Baru ni bawah tajuk ni dia ada beza-beza kitab terjemah dah ni. Kitab-kitab ni ada beza. Dengan tajuk ni, man karihal qira'ah bi fatihatil kitab idza jahara al imam. Orang yang tidak suka dibaca Fatihah apabila imam membaca dengan suara yang nyaring. Terjemah ni, tajuk ni tidak terdapat kecuali di dalam nuskhah Mujtabaiyah. Nuskhah Mujtabaiyah ni nuskhah yang dicetak di India. Dan di hasyiah dia ada dua nuskhah yang lain. Yang pertama gini bunyi dia, bab man tarakal qira'ah fi ma jahara al-imam. Gitu tajuk dia, tidak seperti yang kita tengok ni. Ini bab orang yang meninggalkan bacaan dalam sembahyang yang imam membaca dengan suara yang nyaring. Kira-kiranya dari segi makna terjemah saat ni, tajuk saat ni serupa dengan tajuk yang ada di dalam kitab Badlul Majhud ni, Abu Daud bersama dengan Badlul Majhud ni. Tetapi tajuk ni tidak terdapat kecuali pada hasyiah Mujtabaiyah sahaja. Yang kedua, tajuk yang kedua gini bunyinya, di hasyiah Mujtabaiyah tu juga, bab man ra'al qira'ah idza lam yajhar. Gitu bunyinya, bab orang yang berpendapat boleh dibaca Fatihah apabila imam tidak membaca dengan suara yang nyaring. Yang ni dalam sembahyang sirriyah boleh dibaca. Gitu. Terjemah ini, tajuk ini ada di dalam sekalian nuskhah yang ada. Dan pengarang kitab Aunul Ma'bud dalam syarah dia tu, syarah Abu Daud juga, dia tidak menyebutkan kecuali tajuk ni saja. Tajuk ni, dengan tajuk ni orang yang berpendapat boleh membaca apabila imam tidak membaca dengan suara yang nyaring. Dia hanya sebut ini saja. Tetapi kalau kita perhatikan hadis-hadis yang dibawakan oleh Abu Daud di bawah tajuk ni tidak sesuai dengan tajuk yang dipakai oleh pengarang Aunul Ma'bud, syarah Abu Daud. Ni syarah ni pun disyarah oleh ahli hadis di India juga. Namanya Syamsul Haq Azim Abadi, India juga. Dia tak sebut lain. Tapi kalau kita perhati, tak sesuai ni. Mana orang yang berpendapat boleh baca Fatihah ke apa-apa ke apabila imam tidak membaca dengan suara yang derah. Tidak menunjukkan begitu. Kecuali dengan takwilan lah, dengan takwilan. Tetapi kalau mengikut dua tajuk, hak ni tajuk yang dipakai dalam syarah Badlul Majhud ni, bab man karihal qira'ah bi fatihatil kitab idza jahara al imam. Dan lagi bab man tarakal qira'ah fi ma jahara al imam. Kalau dua tajuk ni dia lebih sesuai dengan hadis-hadis yang terdapat di bawah tajuk ni. Tak apalah. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada bersembahyang yang mana baginda membaca dengan suara yang nyaring di dalamnya. Maka baginda bertanya, adakah sesiapa di antara kamu membaca bersama saya tadi? Maka berkatalah, lalu seorang lelaki berkata, ya wahai Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni aqul, saya duduk kata, jadi dalam hati saya lah, terlintas dalam hati saya semasa sembahyang tadi, mali unaza'ul Quran, kenapa pula aku dilawan membaca Al-Quran? Qala, beliau berkata, fantahan nasu 'anil qira'ati, maka berhentilah orang daripada membaca bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang yang baginda membaca dengan suara yang nyaring
di dalamnya. Sembahyang-sembahyang yang baca derah. Bila mereka mendengar kata-kata Nabi SAW tadi. Qala Abu Dawud. Hadis Ibnu Ukaimah ni diriwayatkan juga oleh Ma'mar, Yunus dan Usamah bin Zaid daripada Az-Zuhri, yang ini sama seperti makna hadis yang diriwayatkan oleh Malik ini. Dari segi lafaznya ada beza sikit sebanyak, tapi dari segi maknanya serupa lah dengan yang diriwayatkan oleh Malik daripada Ibnu Syihab, daripada Ibni Ukaimah ni serupa dari segi makna dia. Baiklah, baru ni kita sudah bincang sebahagian daripada hadis ni, tak perlu diulangi lagi. Berkenaan dengan qala tu siapa kata, Abu Hurairah ke Zuhri kata, di situ ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan Abu Hurairah, qala tu beliau berkata, beliau tu Abu Hurairah. Maka orang pun berhentilah baca. Lepas pada tu tak baca dah lah alif belakang Nabi SAW. Bila Nabi SAW baca derah dalam sembahyang, hak baca derah tu berhenti dah lah orang. Bila Nabi SAW kata mali unaza'ul Quran, kenapa aku dilawan membaca Al-Quran. Jadi qala itu fa'il dianya Abu Hurairah. Mengikut setengah ulama, dia kata qala itu Zuhri yang berkata. Zuhri berkata, maka orang pun berhentilah daripada membaca bersama Rasulullah. Baru ni kita sudah bincang dah. Yang lebih jelasnya dan lebih tepatnya ialah qala itu yang berkatanya ialah Abu Hurairah, bukan Zuhri. Sebab apa, dalam riwayat Malik dalam Muwatta tak ada sebut qala ke apa tu. Bahkan itu sambungan terus dengan hadis sebelum pada tu. Jadi riwayat Abu Hurairah, Rasulullah kata, kenapa aku dilawan membaca Al-Quran, maka berhentilah orang. Jadi kira-kiranya berhenti itu cerita Abu Hurairah lagi lah. Dalam riwayat Muwatta dan juga riwayat yang lain, baru ni kita sudah baca dah, tak ada sebut qala tu pun. Bila tak ada sebut qala, yang lebih jelasnya ini adalah kata-kata Abu Hurairah, bukan kata-kata Zuhri. Kalau Zuhri mana orang bawah lagi lah. Tak apalah, itu kita sudah tengok dah baru ni. Dan ini menjadi dalil kepada Imam Malik dan Imam Ahmad, begitu juga Imam Bukhari dan lain-lain, yang mengatakan kalau tu imam baca derah, makmum tak boleh baca. Tak boleh baca. Fatihah pun tak boleh. Fatihah pun tak boleh baca. Itu kita sudah bincang dah dulu. Sebab apa? Sinilah pegangan dia. Pegangan dianya sini. Artinya kalau tu imam baca qahar, itu sebab dalam Nuskha Aun al-Ma'bud itu dia buat tajuk lagu tadi, bab man ra'al qira'ah idza lam yajhar. Ini orang yang berpendapat boleh membaca apabila imam tidak baca derah. Mana boleh baca? Bila tu imam boleh baca derah, bila tu imam tidak baca derah boleh baca. Yang ni sebalik daripada hak ni lah. Hak ni Nabi SAW baca derah dalam sembahyang baca derah. Ada orang baca hak tu dia kata gitunya. Kira-kiranya kalau sembahyang dia baca qahar, dia tak akan kata gitu sebab tidak jadi mengganggu. Itulah yang kata dengan takwilan tu. Kalau tajuk tu. Tapi kalau tajuk ada dalam Badrul Majhud ini, dah hafsah lagi yang ada dalam Nuskhah Mujtabaiyah tu, maka tidak perlu takwilan banyak. Jadi orang pun berhentilah baca. Di bersama Nabi SAW dalam sembahyang hak dia baca derah, berhenti. Sembahyang hak baca qahar tak jelas lagi. Tak jelas molek, tak terang molek lagi. Sebab itu Imam Abu Dawud buat mari sabak lagi. Bab orang yang berpendapat man ra'al qira'ah idza lam yajhar. Orang yang berpendapat boleh baca apabila imam tidak baca derah. Gitu tajuknya. Tetapi hak tu pun tidak sesuai juga tajuk tu. Boleh juga nak pakai lagu tu pun. Ada dalam nuskha yang lain pula, tajuk lagu lain pula, iaitu di Hasyiah Mujtabaiyah, bab man lam yaral qira'ah idza lam yajhar. Gitu. Hak tu lebih sesuainya. Barulah mewakili semua mazhab. Sebab Imam Abu Dawud ini nak cerita dalil bagi
masing-masing mazhab tu. Kalau buat mari hak ni serupa dengan hak tadi jugalah. Serupa dengan hak tadi juga tajuk. Kalau kita tajuk lagu ni, dia kena tajuk orang yang berpendapat tidak boleh membaca apabila imam tidak baca derah. Tidak baca derah pun tak boleh juga. Baru mewakili semua mazhab lagi. Kalau hak tadi dia hak baca derah saja. Orang yang berpendapat tak boleh baca derah dalam sembahyang, hak tu imam baca derah. Hak tu ada dah bab tu. Sepatutnya hak ni bab akhir ni, iaitu orang yang berpendapat tidak boleh membaca walaupun tu imam tu baca tidak derah. Itu baru mewakili mazhab yang lain. Tak apalah. Sebelum tu kita tengok sini. Riwayat Zuhri juga lagi, dia berkata saya telah mendengar Ibnu Ukaimah menceritakan kepada Sa'id bin Musayyab, katanya saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang bersama kami dengan menjadi imam. Dalam satu sembahyang yang kami kira itu adalah sembahyang subuh. Bermakna sama dengan makna hadis yang dikemukakan oleh Imam Malik tadilah, serupa dengan tadi. Hingga kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali unaza'ul Quran. Sekat tu ya. Tapi riwayat ni sekat tu ya. Abu Daud berkata, Musaddad dalam hadisnya berkata, qala Ma'mar, kata Ma'mar, fantahan nasu 'anil qira'ati. Ma'mar berkata, maka berhentilah orang daripada membaca dalam sembahyang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dengan suara yang nyaring. Ibnu Sarh pula dalam hadisnya dia kata Ma'mar daripada Zuhri, Abu Hurairah berkata, fantahan nas, maka orang pun berhentilah, yakni membaca. Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri pula di antara mereka juga, di antara perawi juga. Di antara perawi daripada Zuhri juga. Dia kata, qala Sufyan berkata, wa takallama Zuhri, Zuhri mengucapkan sesuatu ucapan yang saya tidak dengar, kata Sufyan. Ma'mar pun berkata, innahu qal, dia berkata, fantahan nas, maka orang pun berhentilah. Tu mu tak dengar tu. Abu Daud berkata lagi, Abdurrahman bin Ishaq meriwayatkannya daripada Zuhri, dan hadisnya berhenti setakat katanya mali unaza'ul Quran, sekat tu. Zuhri meriwayatkannya, Auza'i meriwayatkannya daripada Zuhri, di mana dalam riwayat itu dia menyebutkan qala Zuhri, Zuhri berkata, gitu. Maka orang Islam pun mendapat pengajaranlah dengan teguran Nabi SAW itu. Mereka tidak lagi membaca bersamanya dalam sembahyang yang mana baginda membaca dengan suara yang nyaring. Abu Daud berkata, saya telah mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris berkata, qauluhu, katanya fantahan nas itu adalah min kalamiz Zuhri, itu termasuk dalam kalam, ucapan ataupun kata-kata Zuhri, bukan Abu Hurairah. Jadi Imam Abu Daud di sini dia wak mari anak-anak murid hak bawah ni, tok guru dia lah, tok guru dia disebut sini Musaddad seorang, Ahmad bin Muhammad Al-Marwazi, yang ketiga Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf, yang keempat Muhammad bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri, yang kelimanya Ibnu Sarh. Semua mereka ni kata haddatsana Sufyan 'an Az-Zuhri qala sami'tu Ibnu Ukaimah. Semua mereka ni kata gitu. Yang ni dalam riwayat Malik tadi, hak tadi daripada Ibnu Ukaimah juga. Tetapi Ibnu Ukaimah meriwayatkan daripada Abi Hurairah secara an-anah. Tu beza dia. Tadi kan an Abi Hurairah, an Ibn Syihab. Malik meriwayatkan an Ibn Syihab, an juga an Ibn Ukaimah Al-Laythi an Abi Hurairah secara an-anah. Tapi dalam riwayat ini tidak ada an-anah itu. Bahkan Sufyan berkata daripada Zuhri, Zuhri kata saya telah mendengar Ibnu Ukaimah. Tu beza dia dari segi sanad. Hak tadi dengar ni,
Ibnu Ukaimah menceritakan kepada Sa'id bin Musayyab, katanya, saya telah mendengar Abu Hurairah. Saya telah mendengar Abu Hurairah. Jelas mana dia, ini orang panggil tasrih bis sama'. Tasrih bis sama' dalam sanad. Jelas tadi tak an gitu. Kalau an gitu boleh jadi tidak dengar secara langsung, tidak ambil secara langsung. Di sini Imam Abu Daud mari hak pegangnya orang hak kata tak boleh baca Fatihah alif belakang tu imam, usah kena baca lain. Fatihah pun tak boleh baca alif belakang tu imam dalam sembahyang hak baca derah tu. Dan hadis ini kuat walaupun hak tadi ada kemungkinan inqita'. Sebab apa? Riwayat itu adalah riwayat mu'annanah, tetapi hak ni tidak. Hak ni dia sebut sami'tu Ibnu Ukaimah yuhaddithu qala sami'tu Abu Hurairah. Itu orang panggil at-tasrih bis sama'. Jadi tidak ada kemungkinan lagi bahawa sanad tadi hak yang dikemukakan oleh Malik sebelum ni terputus, tak ada kemungkinan lagi. Itu tujuan Imam Abu Daud buat marah ni pula. Perkara yang kedua, Imam Abu Daud buat marah ni tujuan dia nak royak khilaf tu guru dia ni. Dalam meriwayatkan hadis ini daripada Sufyan pula, daripada Sufyan, daripada Zuhri. Hak tadi hak ambil daripada Zuhrinya Imam Malik. Tadi Qa'nabi, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi an Malik an Ibn Shihab. Hak ni Sufyan an Ibn Shihab Az-Zuhri. Az-Zuhri itu Ibn Shihab Abdullah lah. Jadi ayatnya ni tu gulai, bukan Imam Malik. Riwayat orang lain. Tapi riwayat ni anak-anak murid Sufyan ni 4-5 orang saat ni tak serupa riwayat dia. Dalam mengambil daripada Zuhri. Hak dari segi hak kasar, secara kasarnya setakat mali unaza'ul Quran tu serupa hak tadi. Yang keduanya dalam riwayat ni dia ada sebut subuh tu. Hak tadi tak ada sebut. Dia hanya sebut dalam sembahyang hak baca dengar. Sembahyang ke apa dia? Hak ni ada sebut. Walaupun secara zan, dia rasa sembahyang subuh. Tapi ada sebut sini. Hak Imam Abu Daud nak sebutnya kepada dia. Qala Musaddad fi hadithihi. Musaddad dalam hadis dia kata, qala Ma'mar kata, fantahan nasu 'anil qira'ah. Maka orang berhenti daripada membaca dalam sembahyang yang Rasulullah baca derah tu. Gitu. Ibnu Sarh pula dalam hadis dia kata, qala Ma'mar 'anil Zuhri. Ma'mar meriwayatkan daripada Zuhri, qala Abu Hurairah. Jadi qala tu fantahan nas tadi tu, qala tu siapa dia? Yang ni dalam riwayat Ibnu Sarh dia mengatakan qala tu dhamir tu fa'il tu ialah Abu Hurairah. Tu jelas gitu. Dalam riwayat Musaddad daripada Ma'mar, fantahan nas 'anil qira'ah. Itu kata Ma'mar. Tapi Ma'mar meriwayatkan daripada Zuhri, dia kata qala Abu Hurairah fantahan nas. Jadi Zuhri menukilkan kata-kata Abu Hurairah, bukan hak dia kata. Adapun Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri, anak saudara dia, anak saudara Zuhri ni, di antara orang yang meriwayatkan hadis ni juga. Dia kata Sufyan berkata, Zuhri ada sebut sesuatu lepas pada mali unaza'ul Quran tadi. Dia ada sebut sesuatu, tapi saya tak dengar. Ma'mar pun kata, moga Ma'mar ni anak murid Zuhri juga, serupa dengan Sufyan tu juga. Ma'mar pun kata, dia kata fantahan nas 'anil qira'ah. Hak Zuhri kata lepas pada tunya, iaitu fantahan nas 'anil qira'ah ma'a Rasulillah fi ma jahara fi. Hak pada dia lah. Hak tu lah. Hak Zuhri kata, hak Sufyan tak dengar tu. Jadi maknanya Sufyan tak jelas. Hak dia dengar moleknya Zuhri kata tu mali unaza'ul Quran. Sekat tu. Lepas pada tu Zuhri ada kata lagi, tapi saya tak dengar. Ma'mar anak murid Zuhri juga, dia kata hak Zuhri kata lepas pada tunya fantahan nas 'anil qira'ah. Gitu. Abu Daud berkata, pula Abdurrahman bin Ishaq meriwayatkan daripada Zuhri. Ni anak murid Zuhri juga. Tapi hadis dia tu berhenti dekat mali unaza'ul Quran. Sekat. Auza'i anak murid Zuhri juga, dia meriwayatkan daripada Zuhri. Di dalamnya dia berkata, qala Zuhri kata
fatta'azal muslimun, maka orang-orang Islam pun mendapat pengajaran dengan teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mali unaza'ul Quran. Lepas pada tu mereka pun tak baca lagi lah dalam sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca derahnya. Gitu. Dalam riwayat Auza'i dia kata gitu. Lafaz itu bukan fantahan nas, tetapi hak Zuhri kata fatta'azal muslimun bidzalika, gitu. Lepas tu Abu Daud kata, saya mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris Az-Zuhli, dia berkata fantahan nas itu kata-kata Zuhri. Dia nak ceritanya di sini, orang-orang yang tak terima hadis ini sebab apa? Salah satu sebabnya ialah kata mereka hadis ini muttarib, tidak tetap. Orang ni riwayat lagu ni, hak ni riwayat lagu ni daripada orang yang sama. Hak mana sah betul? Jadi ada ittirab dalam sesuatu hadis itu menyebabkan hadis itu tak kuat. Tak kuat. Bila tak kuat, kita tak boleh utamakanlah hadis itu, kena utama hak lain. Ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam lain-lain lagi. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah. Begitu. Itu perkara tu. Waktu lebih kuat lagi. Terang kata dia. Bagi orang yang mengatakan kena baca Fatihah kepada semua orang, walaupun makmum, walaupun tak imam baca derah pun, dia kena baca semacam. Dia pegang dengan tu lah. Sebab hadis ni kata dia fantahan nas, orang berhenti ni tak jelas ni hak ni. Hak ni kata-kata Abu Hurairah ke? Kalau kata-kata Abu Hurairah bermakna orang yang berhenti tu siapa dia? Sahabat-sahabat lah. Berhenti tak baca dah lah. Tapi kalau kata-kata Zuhri, ini makna boleh jadi ijtihad dia. Dia mana dannya dengan sahabat-sahabat tu. Hak semaya sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat dia. Pendapat tidak mesti betul lagi. Kok tu dia nak buat gitu. So, yang keduanya, Imam Abu Daud nak cerita anak-anak murid Zuhri ni ada berbeza dalam riwayat. Ada juga sebutkan qala tu fantahan nas, itu maksudnya Abu Hurairah. Misalnya Ibnu Sar. Misalnya Ibnu Sar. Dia dengan jelas menyebutkan Zuhri kata qala Abu Hurairah. Abu Hurairah hak kata fantahan nas. Bukan dia, bukan Zuhri, bukan kata-kata Zuhri. Jelas. Lepas tu dia sebut orang ni pula berhenti sekat ni lah. Gitu. Itu tujuan dia sebut tu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab ni Badlul Majhud ni, tujuan musannif, tujuan Imam Abu Daud mari ni, dia nak cerita beza pendapat tutup guru dia berhubung dengan perkataan fantahan nasu anil qiraah tu. Iaitu Musaddad kata tok guru saya Sufyan bin Uyainah tidak meriwayatkan ucapan ini, ungkapan ini tak ada. Bahkan hadis dia berhenti setakat mali unaza'ul Quran. Berhenti setakat tu. Tetapi tok guru yang kedua iaitu Ma'mar. Tok guru yang kedua iaitu Ma'mar. Ni Musaddad ni. Musaddad kata, tok guru yang pertama Sufyan. Sufyan tu berhenti setakat tu ya. Tok guru yang kedua iaitu Ma'mar, dia meriwayatkan dalam hadisnya selepas mali unaza'ul Quran fantahan nasu 'anil qiraah. Gitu. Adapun Ibnu Sarah dalam hadis dia daripada Ma'mar, daripada Zuhri, dia kata kalam ini fantahan nas ini ialah ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Zuhri. Adapun Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri, dia menyebutkan daripada Sufyan bahawa Sufyan ni tak dengar molek. Sufyan tak dengar molek. Hak Zuhri kata selepas mali unaza'ul Quran. Dia pun tanya Ma'mar, guru dia sama-sama ngaji dengan Zuhri ni. Tanya. Ma'mar pun kata Zuhri kata lepas pada tu, lepas pada mali unaza'ul Quran fantahan nas. Jadi sini tidak jelas bahawa Ma'mar mengatakan fantaha tu kata-kata Zuhri. Dia hanya menceritakan hak Zuhri cerita selepas pada mali unaza'ul Quran tu gam. Selanjutnya hak Sufyan tak dengar, iaitu fantahan nas. Jadi di sini fantahan nas tu kira-kiranya lebih dekatnya iaitu kata-kata Abu Hurairah, lebih tepatnya. Kalau orang faham ini kata-kata Zuhri itu tak tepat tu, itulah yang dia sebut di sini. Lepas pada tu ada pula yang menyebutkan gini-gini beza tadilah. Imam Abu Daud mari belaka, ada orang kata ni pendapat Zuhri, ada orang kata ni gitulah. Tetapi kok mana-mana pun orang-orang yang pegang dengan hadis ni dia tak cara, biarlah kalau kita tak usah cara selepas pada tu fantahan nas tu ikut dia lah, kata-kata Zuhri ke, kata-kata Abu Hurairah ke,
Tak secara tu. Sekat mali unaza'ul Quran tu pun pada dah. Dia kata Nabi SAW tak senang kata tu. Apa aku dilawan membaca Al-Quran? Maknanya kehendak dia ni dia tak silah baca katak tu. Kalau baca katak mana lawan? Lawan baca. Lawan baca. Hak nak dia naknya kira-kiranya tak usah baca. Sebab tu dia kata mali kenapa hak tu aku duduk tengah-tengah duduk semayang tadi duduk kata apa ya pula lawan baca dengan akunya duduk bagi bacanya. Maknanya dia tidak senang dengan perbuatan itu. Jadi orang baca ni boleh jadi Fatihah, boleh jadi surah, boleh jadi macam-macam. Dia tak senang berlaku. Dia tidak kata di sini kecuali Fatihah. Walaupun aku terganggu pun, walaupun nampak kamu berlawan dengan aku pun tak apa baca Fatihah. Tak ada kata munaza'ul Quran tu Fatihah. Itu Quran juga. Tak tahulah berapa baca, tapi baca tu Nabi SAW kira mengganggu dia. Dan kira berlawan baca dengan dia, berlawan baca dengan dia. Dan dia tak kena. Sekat tu pun pada dah. Dia mahu tu kata. Hak ni pula kata, yang Nabi SAW kata, apa aku dilawan baca Quran, dia baca derah, kata dia. Alif belakang saat ni baca derah. Hak tu baru berlawan. Kalau baca Quran mana nak berlawan? Tak bunyi. Terutama kalau duduk 10 baris alif belakang, 10 sah alif belakang. Tak. Mana nak bunyinya kalau dia baca Quran? Ni kata dia waktu tadi baca derah. Hak tu jadi berlawan tu. Hak tak bolehnya baca derah. Sini hak tegur di sini, hak Nabi tak senang sini orang baca derah. Bukan sebab apa ni baca tu sendiri. Kalau baca Quran tak apa. Hak tu sesuai dengan hadis-hadis hak lain lah. Hak dia suruh baca tu. Gitu. Hak ni buat kawan tu baca derah. Tu dia. Dalam sembahyang hak baca derah, dia baca derah. Tetapi demo ni pula kata tak benar sabar. Sahabat ni Nabi SAW duduk baca derah, dia baca derah alif belakang. Hak jahil mana lagu tu? Hak jahil mana baca lagu tu? Tak ada tu. Tak ada lagu tu. Mana ada sebut orang tu baca derah kau, baca kau, tak ada sebut. Dia hanya sebut baca. Sebab tu dia kata dalam riwayat ni, hal qara'a ma'i ahadum minkum anifan, adakah sesiapa di antara kamu yang baca bersama dengan aku saat ni? Dia tidak kata baca derah. Kalau baca derah tak payah tanya adakah adakah tu, adakah siapa-siapa baca derah? Kalau baca derah memang ada dah. Tanya ke dia adakah ni memang baca derah. Sepatutnya dia kata apa baca derah tadi? Hak mana baca derah tadi? Dia tak kata begitu. Dia kata adakah siapa-siapa baca. Baca tu tidak semesti derah. Kau pun baca juga. Waktu dia kira mengganggu. Kata demo ni, mana kalau baca Quran nak terganggunya? Baca Quran tak terganggu. Demo ni pula jawab gini. Dia kata dia kata Nabi SAW ni di antara keistimewaan dia Allah SWT bagi kepada dia dalam sembahyang ni, dia tahu banyak perkara. Dia akan terganggu kalau orang alik belakang dia makmum dia ni buat tak boleh. Tidak semesti atas bacaan saja. Hak tak boleh lah, hak dia tak kenal. Kalau orang apa-apa dia nampak, dia kata inni arakum min wara'i zahri, aku nampak kamu daripada belakang aku. Kenapa? Tu pelik. Lepas tu di antaranya di sini disebut Imam Nasa'i meriwayatkan daripada Syabib bin Abi Rawh an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salat as-subh fa qara'a ar-rum faltabasa alayhi falamma shalla qala ma balu aqwamin yusalluna ma'ana la yuhsinuna at-tuhur wa innama yulabbisu alayna al-Qur'an ulaika. Hafiz Ibn Hajar kata isnadu hadithi Syabib hasan. Lepas tu Syekh Sa'aranpuri ni kata fakama labbasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkuhum ihsan at-tuhur kadzalika athara fi qira'ati Rasulillah qira'atuhum as-sirriyah wa sara sababan lil mukhalajah bikaunha ghayra ma'dhunah fiha la bi khususi jahriha. Itu dia.
Iaitu ada seorang sahabat Rasulullah, beriwayatkan daripada sahabat Rasulullah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang subuh, dia membaca surah Rum. Lepas tu jadi bercelaru bacaan kepada dia. Bila dia selesai bersembahyang, dia kata, kenapa ada di antara ramai-ramai dia bersembahyang tak molek ambil air sembahyang tu, tak molek bersuci. Dia tahu apa ni, jadi terganggu sembahyang dia. Ada hak mari sembahyang ni la yuhsinuna at-tuhur, tak pandai ambil air sembahyang. Apa lagu tu? Itulah hak ni lah yang menyebabkan jadi keliru bacaan ni. Nabi kata begitu. Jadi keliru bacaan tu boleh jadi kerana buat tak molek, dia tak kenal lah. Dia tak kenal, misalnya ambil air sembahyang tak molek kok, ataupun dia tak kenal lagi macam tadi, apa duduk baca, duduk berlawan badi baca dengan aku, tu pun dia tak kenal juga. Bila buat hak tak kenal ni, macam tak molek ambil air sembahyang kau gapo-gapo tadi, hak tu ada derah gapo je, tak ada derah, tapi buat apa yang jadi mengelirukan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab buat sesuatu yang tak molek alik belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak dia tak kenal. Itu sebab jadi keliru, kata dia. Jadi begitulah juga ni pun, tidak sampai derah kau pun dah baca juga. Sebab dia kata saat ni, siapa di antara kamu hak baca bersama aku saat ni? Dia tak kata hak baca derah saat ni, dia kata hak baca saat ni. Bacaan tu oleh kerana dia tidak kena, itulah yang menyebabkan jadi keliru dia. Seperti mana hak dalam riwayat Nasa'i. Tak apalah. Itu tujuan Imam Abu Daud buat mari banyak-banyak tadi. Habis itu cerita tu. Bab man ra'al qira'ah idza lam yajhar. Ini bab orang yang berpendapat boleh membaca bila imam tidak baca derah. Hak ni lah yang kita kata tadi. Kalau nak kira, kalau dengan tajuk ni dia serupa lebih kurang dengan hak tadi juga. Hak tadi, kecuali kalau kita kata hak tadi menjadi dalil kepada orang yang kata tak boleh baca derah, tak boleh baca walaupun tu imam baca derah ataupun baca qahar. Tetapi hak jelasnya tadi dalam sembahyang subuh tu mestilah baca derah. Tak baca qahar tak timbul. Lepas dengan sebab itulah tajuk ni kurang sesuai. Tajuk ni, sebab itulah di dalam dia kata ni, terjemah ini, tajuk ni ada dalam semua nuskhah yang ada ni, kecuali dalam nuskhah Aunul Ma'bud. Di sini tak ada tajuk, kata dia. Tak ada tajuk di sini. Tapi dalam nuskhah Mujtabaiyah, di hasyiah dia, pada hasyiah dia tu ada bab man lam yaral qira'ah idza lam yajhar. Ini bab orang yang berpendapat tidak boleh baca alif belakang tu imam ketika tu imam tu baca qahar, tak baca derah. Mana ketika dia tak baca derah pun tak boleh baca juga. Dia baru ada kelainan dengan hak tadi. Tu imam baca derah pun tak boleh, alif belakang tu imam baca qahar pun tak boleh juga. Orang yang berpendapat begitu, mana dalil dia? Imam Abu Daud Al-Mahir ni, bab yang ketiga. Itu tujuannya, baru sesuai, barulah boleh belakang masing-masing pergi dia. Dia kata wal ahadithul madhkurah fil bab tunasibu hadhihi at-tarjamah la at-tarjamah al-madhkurah fil matn. Hak ni, tajuk ni sepatutnya lebih sesuai, hak sesuai dengan hadis dia, bukan terjemah hak tersebut dalam atas ni, dalam kebanyakan kitab Abu Daud ini. Ni dia. Bahas tajuk tu bahas. Lepas tu dia buat marilah hadis. Riwayat daripada Imran bin Husain bahawa Nabi SAW bersembahyang zuhur, tiba-tiba mari satu orang lelaki, dia pun baca di belakang Nabi SAW, Sabbihisma rabbikal a'la. Bila Nabi SAW selesai bersembahyang, Nabi SAW pun tanya, ayyukum qara'a, siapa di antara kamu membaca? Mereka pun berkata, rajulun, ada seorang. Qala, Nabi SAW pun bersabda, qad araftu, saya tahu pun, saya yakinlah bahawa sebahagian daripada kamu khalajaniha, telah mengganggu aku, mengelirukan aku. Khalajaniha, mengganggu ataupun mengelirukan, membuat aku bercelaru dalam bacaan. Gitu. Abu Daud berkata, Abu Walid dalam hadisnya
Abu Walid dalam hadisnya berkata, Syu'bah berkata, faqultu li Qatadah, saya pun kata kepada Qatadah, bukankah kata-kata Sa'ad, bukan Sa'ad di sini, Sa'id, Sa'id, seperti mana dalam syarah waktu bukan Sa'ad, Sa'id. Bukankah Sa'id berkata, ansit lil Quran, kamu kena diam untuk dengar orang baca Quran yang di dalam semaya. Qala, Qatadah berkata, dzaka idza jahara bihi, itu kalau untuk imam baca dengar, hak tak boleh baca tu. Ibnu Katsir dalam hadisnya mengatakan, saya berkata kepada Qatadah, ka'annahu karihahu, macam dia tak suka tu. Qala law karihahu naha anhu, kalau dia tak suka tentu dia larang, kata dia. Lepas tu seterusnya riwayat daripada Imran bin Husain bahawa Nabi SAW menjadi imam kepada orang ramai bersembahyang zuhur. Bila baginda selesai bersembahyang, baginda bertanya, ayyukum qara'a bisabbih isma rabbikal a'la, siapa di antara kamu yang baca sabbih isma rabbikal a'la? Maka berkata seorang lelaki, ana, saya. Faqala, Nabi SAW pun kata, qad alimtu, saya yakin, anna ba'dakum khala janiha, bahawa ada di antara kamu yang telah mengelirukan saya dalam bacaan. Gitu. Jadi ini dalil hak sesuainya, tak boleh belajar, tak boleh baca belakang tu imam walaupun tu imam baca qah. Sebabnya hak ni sembahyang zuhur ni. Sembahyang zuhur ni mana waktu imam baca derahnya? Tu imam baca qah. Lepas tu Nabi SAW tanya, siapa dia baca saat ni? Maknanya dia tak silap baca. Kalau boleh baca, dia kata, siapa dia baca saat ni? Misalnya, kau dia baca Fatihah, kalau Fatihah tak apa, kalau lain tak boleh. Ada kalau begitu. Tak. Dia tak kata gitu, dia kata siapa baca saat ni? Tak cara lah baca apa. Orang hak kata kena baca dalam sembahyang di belakang tu imam, dia kata hak kena bacanya, hak mesti kena bacanya, wajib kena bacanya, rukun tak boleh kalau tak bacanya, Fatihah lah. Fatihah lah, hak tak boleh baca. Apa hak kena bacanya. Jadi kalau kita kata Fatihah, orang ni kalau kata kita andaikan dia baca Fatihah, mana Nabi SAW tanya, siapa di antara kamu yang baca Fatihah? Gitulah kira-kira. Tapi dalam riwayat ni dia sebut orang itu baca di belakang Nabi SAW, sabbih isma rabbikal a'la. Jadi adakah Nabi SAW marah ke dia baca ni, tak suka dia baca ni kerana dia baca sabbih isma, ke kerana dia baca gap-gap? Yang jelasnya kata mereka tidak baca sabbih isma gap, tak kira. Cuma kebetulan ni memang dia baca sabbih isma, tetapi hak sebenarnya Nabi SAW tak sempat baca gap-gap lah, sebab mengganggu. Sebab bukan baca sabbih saja hak terganggunya, baca ke lain pun terganggu juga. Baca inna a'tayna pun terganggu juga, bukan sabbih saja hak terganggunya. Jadi Fatihah apa? Supaya kata dia. Dengan sebab itu mereka mengatakan tak boleh baca alif belakang tu imam walaupun tu imam baca qah. Mana dalilnya ni? Dalil. Imam Abu Daud bui belakang. Dalil ni. Dalil sebab tujuan Sunan Abi Daud ini pun disusun untuk menyatakan dalil masing-masing pendapat masing-masing imam mujtahidin itu. Mana orang dia kata gini, mana dalil dia? Ada dalil belakang. Cumanya orang ni dia pilih hak ni sebab dia kata hak ni lebih kuat, hak ni pilih hak ni sebab dia kata lebih kuat, gitu jelah bezanya. Tapi dari segi dalil tu kena ada. Artinya agama kita ni hak kita buat ibadat kau gapo kau bukan khabar-khabar angin, bukan benda ni rekaat, tidak. Bahkan ada dalil dia, ada hadis dia. Soal hak ni terima, hak ni tak terima, itu soal lain, itu masalah tarjih, masalah mengutamakan hak ni daripada hak ni, gitu saja. Dari segi faham tu berbeza dari segi tu, tapi benda tu ada. Dan Nabi SAW ada kata, kecuali lah kalau hak tidak sahih. Hak tidak sahih itu boleh jadilah keliru ke apa ke macam-macam lah. Jadi Nabi SAW kata di sini ini mengelirukan. Jadi tentu sekali
Baca ni mengeliru. Hak ni orang yang mengatakan hak Nabi kata keliru ni, baca dia baca derah, dia kata. Derah pula. Takkanlah Nabi SAW baca qahar, hak ni baca derah. Hak jahil mana kata dia? Adakah di sini dia ada sebut siapa dia baca derah? Dia tak ada kata lagu tu. Dia kata siapa baca saat ni. Lepas tu kita kata kalau dia tak baca derah, baca qahar, macam mana Nabi SAW tahu dia tu baca sabih? Macam mana Nabi tahu? Mesti dia baca derah. Itu bukti dia baca derah. Sebab Nabi tahu. Sebab dalam riwayat ni, riwayat yang kedua ni, Nabi SAW tanya, siapa di antara kamu yang baca sabih saat ni? Mana dia tahu? Dia tahu mana? Kalau tidak baca derah. Dia kata, dia nak tahu tu boleh banyak perkara, banyak ajar dia nak tahu tu. Kalau tak baca derah, baca qahar, kalau Allah SWT nak beritahu, tahu juga dia. Boleh. Apa lagi dalam riwayat yang pertama ni, dia tidak kata Nabi SAW kata siapa dia baca sabih saat ni. Dalam riwayat yang pertama ni, mari satu orang dia pun baca di belakang Nabi SAW, sabih isma rabbikal a'la. Orang tu kata, bukan Nabi kata. Orang tu kata, yakni Imran bin Husain tu, dia tahu. Boleh jadi dia duduk dekat ke, ataupun lepas pada tu dia tanya kawan tu ke, membaca ke dia tadi yang Nabi kata ada baca. Dia pun kata saya baca sabih isma rabbikal a'la tadi. Boleh jadi gitu. Sebab di sini tak ada sebut Nabi kata. Hak ni hak lebih jelas. Riwayat yang pertama, hak ni lebih kuatnya. Dia tidak layak. Bukan Nabi SAW kata siapa dia baca sabih. Artinya dia baca qahar. Baca qahar pun tak boleh juga. Gitu. Alif belakang tu iman. Jadi tak boleh baca tu sebab apa? Sebab mengelirukan, mengganggu tu iman. Jadi hak mengganggu tu iman ni, adakah khusus dengan sabih isma rabbikal a'la saja? Itu persoalannya. Bagi orang hak kata kena baca Fatihah, dia kata hak ni Nabi tegur, dia kata tegur dia baca sabih, dia baca sabih. Dia tidak tengok kepada illat tu. Hak Nabi SAW tak kena baca tu sebab mengganggu. Soalnya hak mengganggu ni sabih saja hak boleh mengganggunya. Gol lain tak ganggu. Sebab dia kata lagu tu gol lain pun ganggu juga. Supalah baca mana-mana pun. Hak ni cuma kebetulan dia baca sabih, sebut sabih. Bahkan ada riwayat yang tak ada sebut sabih kau gapo, sebut dia baca saja. Kira-kiranya takkanlah kalau dia boleh baca sabih, sebelum pada tu takkan dia tak baca Fatihah. Takkan dia tak baca Fatihah, dia baca sabih saja. Takkanlah gitu. Sebab Fatihah tu lebih penting. Dia baca dah lah Fatihah tu. Artinya bacaan itu semua sekali mengganggu. Sebab itu tak boleh. Sebab itulah aku duk yakin dah tadi ada di antara kamu dia duduk ganggu aku, kata dia. Maknanya tak boleh. Ini dalil bagi orang yang mengatakan tak boleh baca alif belakang tu imam tu, walaupun ketika tu imam baca qahar pun tak boleh. Abul Walid dalam riwayat, dalam hadis dia, sebab Imam Abu Daud ni ambil daripada Abul Walid, haddatsana Abul Walid qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala wa haddatsana Muhammad bin Katsir. Jadi dua orang tu guru dia melalui sanad Abul Walid. Abul Walid dalam hadis dia kata Syu'bah berkata, saya pun kata kepada Qatadah lah, sebab Qatadah juga meriwayatkan hadis ini. Qatadah meriwayatkan hadis ini. Jadi siapa sekat Syu'bah? Syu'bah ambil daripada Qatadah. Lepas tu dengan sanad Muhammad bin Katsir, hal tu pun daripada Syu'bah juga. Syu'bah tu ambil daripada Qatadah juga. Dalam riwayat Abul Walid ni dia kata, Syu'bah kata, saya pun katalah kepada Qatadah, sebab dia tahu Qatadah ni baca alif belakang tu imam. Qatadah ni sahabat ke? Bukan. Dia ni tabi'i. Dia ni tabi'i. Jadi Syu'bah pun dengar dia baca alif belakang tu imam. Saya pun kata ke dia, bukankah Sa'id bin Musayyab? Maknanya orang besar lagi lah. Sa'id bin Musayyab kata kena dia kalau orang dia baca Quran. Dia pun kata, itu kalau tu imam baca derah. Aku baca saat ni ketika tu imam baca qahar. Aku baca saat ni, mu dengar aku baca saat ni tu ketika tu imam baca qahar. Hak Sa'id larang tu ketika tu imam baca derah, tak boleh bacanya di belakang tu imam. So lepas tu Ibnu Katsir, Muhammad bin Katsir,
Bukan Ibnu Katsir. Tafsir tu dah ke dia lagi ni perawi ni Muhammad bin Katsir. Tok guru kepada Imam Abu Daud. Sebab dia ambil daripada seorang lagi. Dalam hadis dia kata, saya berkata kepada Qatadah. Saya berkata kepada Qatadah. Yang siapa kata? Syu'bah kata. Saya berkata kepada Qatadah. Ini semacam Nabi SAW tak suka ni baca alif belakang tu iman ni. Bila dia kata qad araftu anna ba'dakum khala janiha, bila Nabi SAW kata begitu, maknanya macam dia ni tak suka orang baca alif belakang dia. Kata ada berkata, kalau dia tak suka tentu dia larang. Ni tak ada larang terang. Tak ada larangan yang terang, tidak ada. Yang adanya dia kata, saya percaya memang kamu, sebahagian daripada kamu telah mengganggu, menyebabkan celaru bacaan saya. Gitu. Maknanya bukan larang. Itu Qatadah kata. Qatadah ni kalau sahabat kata pun tidak semesti kita kena pegang lagi. Apatah lagi dia ni, dia bukan sahabat. Kalau sahabat kata, sahabat lain lagu lain pula, tak mesti kita pegang juga. Kecuali lah kalau ijma' sahabat. Ni tabi'in kata. Dia faham. Kalau hak larang tu, kalau tak imam baca derah, ni hak saya baca tadi tak imam baca qahar. Lepas tu Syu'bah pun kata kepada Qatadah tu guru dia, nampaknya cara Nabi SAW kata tu macam dia tak kenal lah orang baca alif belakang ni. Dia kata kalau dia tak kenal mesti dia larang. Ni dia kata begitu je. Itu faham dia. Orang lain faham macam Sa'id bin Musayyab. Dia faham Nabi SAW tak kenal lah. Sebab tu dia kata tak boleh. Alif belakang tu imam baca derah, kau baca kau tak boleh belakang. Hak baca derah, hak tadi dalam sembahyang subuh tadi tak boleh juga. Hak baca kau, hak ni, hak dalam sembahyang zuhur ni tak boleh juga. Gitu. Jadi Imam Abu Daud nak ceritanya perbezaan pendapat ulama, ada kemudian hak pakai lagu ni, hak pakai lagu ni. Jadi itu khilaf. Cumanya sekarang ni kita nak tahu hak mana hak lebih kemah, hak mana hak lebih kemah. Dari segi ada diamalkan oleh ulama tu memang tidak dinafikan. Hak tu ada belaka mana-mana pun. Hak baca Fatihah dengan menganggap sebagai rukun pun ada. Tak kira semualah makmum kau tu imam kau sembahyang seorang kau kena baca belaka Fatihah tu. Kedudukan Fatihah tu wajib. Hak tu ada. Memang orang dia amal. Hak kata kalau tu imam baca derah, makmum tak boleh baca alif belakang. Kalau baca qahar boleh. Hak tu pun ada juga. Daripada sahabat dulu sampai kepada tabi'in sampai lon ni ada. Hak kata tak boleh baca belaka. Kalau tu imam baca derah atau baca qahar, asalkan orang tu jadi makmum tak boleh baca belaka. Ada juga daripada dulu pakelon ni. Pakelon ada. Jadi Qatadah ni di antara orang yang berpendapat kalau tu imam baca qahar boleh kita baca. Yang ni serupa dengan Imam Malik. Dalam sembahyang sirriyah boleh baca. Mereka bukan kata wajib baca, boleh baca. Gitu saja. Gitu saja. Hak kata wajib ni, hak banyaknya orang duduk sebut-sebut hak kata wajib ni Imam Syafi'i. Siapa kata rukun? Imam Syafi'i. Tu mengikut setengah-setengah ulama dia kata ini, siapa kata rukun ini syarat, kata dia ganjil. Tetapi hak pihak lain dia kata ganjil apa ramai gitu semua ni ulama ni tak. Bukan Imam Syafi'i seorang, ramai lagi anak-anak buah dia alif belakang ni ramai lagi. Iyalah. Tetapi nak ayatnya ada yang kata gitu. Hak dalam hak lain-lain dia kata kalau boleh baca pun boleh baca. Bukan makna alif belakang tu imam ni kalau tak baca tak sah sembahyang. Tak. Kalau tu imam baca qahar, kita boleh baca. Imam Ahmad kata lagu tu. Imam Malik kata lagu boleh baca. Bukan maknanya wajib baca ataupun lebih baik baca. Tak. Boleh baca. Lepas tu ada beza pula. Ada pula orang kata molek baca. Bukan setakat boleh, molek baca. Tapi molek tu bukan makna siapa wajib. Tak. Molek saja. Ada juga lagu tu. Baiklah. Sekarang ni kita nak tahu
pendapat Imam Syafi'i itu sendiri. Kadang-kadang orang ni duduk faham mazhab Syafi'i. Kita pun sebelum pada ni duduk sebut, orang duduk sebut sekala dalam kitab mana-mana sebut Syafi'i lagu ni. Dia kata rukun, wajib baca Fatihah tu. Makmum pun kena ingat tu, hak kita duduk faham ni makmum ni, masalah makmum. Hak kalau orang semayang seorang tu imam, hak tu semua terima dah, hak tu baca Fatihah ni semua terima hak tu. Hatta mazhab Hanafi sekalipun dia kata wajib baca Fatihah tu, dengan arti kalau tak baca dosa. Kalau orang semayang seorang tu imam, hak kita duduk bahas sekarang ni hak makmum, masalah makmum. Kita nak tahu pendapat Imam Syafi'i sendiri. Hak orang duduk kata selama ni kita duduk dengar gitulah, wajib lah, tak boleh, tak ada jalan lain dah. Kalau makmum pun terganggu, tak terganggu pun tak imam. Lepas tu makmum ni ada was-was tu dah, duk ulang berapa kali iya ke dah, derah bukan main lah. Orang sebelah tu pun terganggu. Tu imam pun terganggu sebab pegang soal lagi pendapat dalam mazhab Syafi'i iaitu baca tu kena dengar ke diri sendiri, kena dengar ke diri sendiri. Faham macam-macam lah hak jom baca ni. Dia tulis sikit nak boleh kedengar dia tu kan dah, dia benar. Itu masalahnya. Jadi kita nak tahu hak Syafi'i sendiri tu lagu mana. Dan Syafi'i, orang kata Syafi'i itu semua pendapat dia kau lagu tu. Soalnya kau pendapat dia, kau ada berapa pendapat dia. Itu bendanya. Hak sebenarnya Imam Syafi'i sendiri pun dia ada dua pendapat dalam masalah ni. Masalah makmum alik belakang tu imam. Dalam qaul qadim dia mengikut Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Bar, Aini dalam Binayah Syarah Hidayah dan lain-lain lagi, ramai lagi sebut, dia kata qaul qadim Syafi'i serupa dengan Imam Malik juga, iaitu makmum tak boleh baca alik belakang tu imam, tak boleh baca alik belakang tu imam. Kalau tu imam baca derah, kalau tu imam baca qahar boleh, serupa dengan Imam Malik qaul qadim. Sebab Imam Malik tu pun tu guru dia juga. Lagu tu qaul qadim dia. Lepas tu orang duduk sebut gitulah qaul qadim. Kalau qaul jadid lagu mana? Kalau qaul jadid, biasanya hak maklumnya orang kata tak boleh. Hak qaul jadid ni makmum mesti kena baca ke mana-mana. Hak itulah hak orang duduk amalnya, hak orang duduk amalnya. Tetapi sebenarnya kalau kita perhati dalam kitab Imam Syafi'i sendiri, kitab dia sendiri, situlah bila kita tengok pada kitab dia tu nampaklah bahawa hak dia sebut-sebut ni sebenarnya orang kemudian hak derah sangat, hak kuat sangat kata sebenarnya Imam Syafi'i ada dua pendapat. Lepas tu hak pendapat hak salah lagi tu pun tidak jelas mana juga sebenarnya, nampak serupa lebih kurang dengan orang lain juga. Tetapi orang duduk bawa macam Syafi'i ni tak boleh, mesti kena lagu ni walaupun terganggu tu imam, walaupun belah mana-mana. Ini dalam kitab kita tengok kitab Imam Syafi'i. Kitab ni dia ada 7 jilid. Dalam jilid yang pertama, ni kita tanda dah. Imam Syafi'i ada sebut, Imam Syafi'i ada sebut, qala Syafi'i, anak murid dia ni, riwayat anak murid dia. Qala Syafi'i wal 'amdu fi tarki ummil Qur'an wal khata'u sawa'un fi alla tujzi'a rak'atun illa biha aw bi syai'in ma'aha illa ma yudhkaru min al ma'mum insyaallah ta'ala. Dia sebut dari segi sengaja meninggalkan baca ummil Quran yang di Fatihah ataupun tersalah meninggalkan membaca Fatihah, serupa aja kata. Dari segi tidak sah satu rakaat pun melainkan kena baca Fatihah tu, ataupun bersama dengan mana-mana ayat yang lain lah bersama dengan Fatihah tu, kecuali apa yang akan disebutkan berkenaan dengan makmum insya-Allah taala. Dia kata dia akan sebut berkenaan dengan makmum insya-Allah. Maknanya hak ni tidak lagu tu tidak sampai tak sah sembahyang. Cuba perhati molek. Dia kata sengaja ataupun tersalah. Kalau tak baca Fatihah tak sah. Satu rakaat pun tak sah. Kena baca lah. Kecuali
Kecuali. Apa makna kecuali? Kalau hak tadi tak sah, hak kecuali ni sahlah. Sahlah. Gitu, mengikut kaedahnya. Kecuali apa yang akan disebutkan tentang makmum. Hak makmum ni cerita lain. Artinya Imam Syafi'i suka dengan orang lain juga faham. Kalau tu imam, kalau sembahyang seorang memanglah tak sah. Siapa tak sah? Imam Malik berkata lagu tu. Imam Ahmad berkata lagu tu. Itu pada muka surat 89. Kitab lepas tu pada muka surat 93 dia tak sebut lagi berkenaan dengan makmum ni. Dia sebut tentang hak ni lagi. Qala Syafi'i fawajibun ala man shalla munfaridan, lebih jelas lagi daripada tadi, au imaman an yaqra bi ummil Quran fi kulli rak'atin la yujzihi ghayruha wa uhibbu an yaqra ma'aha shay'an ayatan aw akthara wa sa'adhkuru al-ma'muma insyaallah ta'ala. Dia kata mana tu? Syafi'i berkata wajib. Ni lah orang faham wajib tu. Wajib ke atas orang yang bersembahyang seorang ataupun dia jadi tu imam membaca ummil Quran, yang ni Fatihah, dalam setiap rakaat. Tak boleh hak lain, tak memadai hak lain. Dia kata, dan saya suka, kata dia, kalau di samping membaca Fatihah tu, bacalah mana-mana ayat, satu ayat ke ataupun lebih daripadanya, bersama dengan Fatihah itu. Dan saya akan sebutkan tentang makmum insya-Allah taala. Sekali lagi dia sebut, dia akan sebut cerita tentang makmum sekali lagi pada muka surat 93. Dia tak sebut lagi tentang makmum. Duduk mana dia sebut tentang makmum ni? Jilid yang ke-7. Ni jilid yang pertama. Jilid yang ke-7. Ini jilid yang ke-7. Dia sebut ini. Dia panjang sebelum pada tu dia cerita tentang benda lain. Hak ni butir hak ni. Wa nahnu naqul kullu salatin sulliyat khalf al-imam wal imam yaqra'u qira'atan la yasma'u fiha qara'a fiha. Itu dia. Ni dia sebut tentang makmum ni. Dia kata kami berpendapat setiap sembahyang yang dikerjakan di belakang imam, ketika imam membaca dengan bacaan yang makmum tidak mendengar bacaannya, maka dia qara'a fiha, dia bacalah dalam sembahyang tu. Kalau dia tak dengar tu imam baca, dia baca. Yang ni kalau dia dengar tu imam baca, dia tak baca lah, gitu. Dia baca ni kalau tu imam baca kohor, dia tak dengar tu imam baca. Yang ni kalau dalam sembahyang jahriyah, dia tak boleh baca. Kalau gitu serupa dengan Imam Malik, serupa dengan Imam Ahmad lah juga, serupa. Ini Pak Syafi'i sendiri jelas. Berarti kalau kita perhati tujuan yang sebut ni sebab apa? Satunya memang tidak molek baca alik belakang tu imam ni. Tapi orang kita kadang-kadang oleh kerana dia muqallidin, pengikut mazhab Syafi'i, dia terlalu taksir. Kalau orang lain sebesar-besar orang lain taksir, besar mana taksir, dia kena Syafi'i sendiri. Ataupun kalau ulama dalam mazhab Syafi'i kecil pun tak apa, tidak sebesar imam mujtahid mutlak dalam mazhab lain, dia pakai lagi. Ini penyakit masyarakat yang perlu diubah sebenarnya. Penyakit masyarakat yang perlu diubah. Sebenarnya tak payahlah sampai begitu. Itu tak kena tu lagu tu. Dan Imam Malik sama tarah dia dengan Imam Syafi'i, sama tarah. Kita tak boleh nak samakan Imam Nawawi, walaupun dia besar, dia hebat, Ibnu Hajar, Al-Haythami, dengan Imam Malik tak boleh hak setara dengan dia Imam Syafi'i.
Dia pendapat lagu tu dah, kita tak sepakat lagi. Tak sepakat lagi. Tetapi kalau pendapat ada seorang je kata, ni peliknya kadang-kadang orang yang mengikut mazhab ni, telajuk ni, ta'assub mazhab ni, seorang je ada pendapat ganjil dalam asalkan dalam mazhab Syafi'i, pakar tu balik-balik pakar. Tu tak kena, tu cara tu yang mesti diubahlah sebenarnya dalam masyarakat. Daripada hak kita baca saat ni jelas nampak Imam Syafi'i serupa dengan orang lain. Orang duduk kata dia kemah sangat tu, tidak. Dia kata kalau dalam semaya sirriyah dia tak dengar tu imam baca, dia baca situ baca berkenaan dengan makmum ni. Kalau hak semaya seorang jelas dah, dia kata dah jelas. Enggak orang lain pun kata lagu tu juga. Kalau semaya seorang, kalau tu imam, masalahnya makmum. Kalau kita tengok makmum berdasarkan kitab ni lebih kurang Syafi'i ni dengan orang lain. Lepas tu apa yang siapa tak setinggal gitu. Siapa mengganggu orang sebelah, siapa mengganggu tu imam. Dari sini kita tengok dalam hadis ni, walaupun baca Qoha, Nabi SAW kata terganggu. Lagu mana kalau baca mengikut setengah-setengah tu dia kata kena pendengar diri kita sendiri. Kalau tak dengar tak boleh, tak usah. Lepas tu macam-macam apa kita kata tadi lah. Macam-macam. Nak siapa dengar tu. Padahal maksudnya hak sebenarnya yakin apa hak kita sebut tu betul. Hak kita sebut tu. Gitu maksudnya. Bukan maksud dengar. Supaya hak Nabi SAW kata tu jangan berhenti sembahyang lah. Kalau dia rasa dia ketuk, kalau selagi dia tidak bau ataupun kalau selagi dia tidak bunyi. Jadi kalau nak nanti bau, nak nanti bunyi, kalau hak tak bau, tak batal aku sembahyang. Tak usah berhenti, dah tak bau ataupun tak bunyi, tak usah berhenti. Maksud hadis tu makna yakin. Kalau hak bunyi bau ni kan yakin, meyakinkan kita. Kalau tak ada tu pun kalau kita yakin memang kita ketuk, tak boleh lah, kena berhenti. Maksudnya situ yakin. Jadi supaya juga sini kata baca tu, kata dalam fiqh Syafi'i tu, dia kata baca suruh dengar sendiri-sendiri tu bukan makna suruh dengar baca dengar. Maknanya meyakinkan diri kita. Kita yakin bahawa kita baca tu betul sebutan dia. Gitu. Tidak semesti baca dengar. Orang hak kata hak sebenarnya kata suruh baca tu pun. Ini siapa baca dengar, siapa mengganggu orang. Termasuklah dalam hadis Nabi SAW dia tidak kena ni orang baca, siapa mengganggu dia. Termasuklah dalam hadis. Itu makna kita buat sesuatu yang bercanggah dengan hak Nabi sekurang-kurangnya. Nabi SAW tak kena. Sekurang-kurangnya. Kalau mengikut orang hak kata tak boleh. Kalau mazhab Hanafi siapa dosa tak baca. Kalau baca juga belakang tu imam dosa. Dosa. Siapa gitu dah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bila dia kata setara tu makna dia tak kenal lah tu. Bila dia tak kenal dia tidak sekadar makruh lah. Dia tidak sekadar makruh. Dia mesti mana benda tu tak boleh dilarang. Ada pun hak kata ada kata tadi, kalaulah dia tak kenal mesti dilarang. Itu pendapat dia. Hak dia faham. Jadi faham lagu tu hak mana lebih molek? Hak Sa'id bin Musayyab faham ke hak dia faham? Sa'id bin Musayyab faham daripada hadis tu makna Nabi SAW tak boleh baca lah dalam sembahyang. Hak qahar derah kali belakang tu imam dia tak boleh baca. Hak mana molek? Faham tu. Kita kata molek hak Sa'id bin Musayyab. Hak tu lah ya Syu'bah anak murid pada Qatadah dia miskin dengan tok guru dia tu. Tidakkah Sa'id kata lagu ni? Tidakkah ini menunjukkan Nabi SAW macam tak kenal ni? Bila dia tak kenal, apa yang kita baca juga? Dia pun tak miskin Syu'bah tu. Cuma tok guru dia kata gitu. Itu pendapat dia. Kalau nak kira hak moleknya, tak bacalah alif belakang tu iman ni. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Quran. Jadi ulama-ulama sekian ramai ulama kata baca Quran ni dalam sembahyang. Hak maksud sini sebab luar sembahyang kita tak mesti tak mesti dengar. Tak mesti dengar. Kalau orang hak jalan mana-mana kena berhenti dengar. Ada jalan gigi lah. Tak mesti dengar. Tak mesti dia. Itu di luar ni paling tinggi dari segi adab gitu saja. Hak maksudnya di sini fastami'u lahu, suruh dengar. Suruh dengar. Nak dengar lagu mana kalau duduk baca di belakang tu imam? Nak dengar lagu mana? Duduk sibuk dengan kita sendiri.
Lepas pada tu dia suruh dia. Itulah Imam Abu Hanifah kata suruh dia tu maknanya tidak semesti kalau semaya tu dengar. Kalau semaya hak baca qahar tak dengar. Bukan imam baca qahar, tapi kan dia baca juga. Bila dia baca ansitu, kamu kena dia. Ni bab dalam semaya. Mudah-mudahan kalau buat gitu la'allakum turhamun. Artinya kalau kita tak buat gitu, kira-kiranya tidak ada harapan dapat rahmat lah. Kira-kira nak dapat rahmat tu harapannya kalau buat lagu tu. Kalau lagu tu sikap kita, barulah sesuai la'allakum turhamun. Jadi kalau kita tengok ayat tu, tengok kepada hadis-hadis yang lain, wa idza qara'a fa'ansitu, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Wa idza qara'a fa'ansitu, dalam hadis tu yang panjang tu dalam Muslim ke apa ada, imam ini dibuat supaya dilantik, ditentukan supaya diikuti dia. Apabila dia baca, di antara perintah Nabi. Apabila dia baca, maka kamu kena diam. Dan lain hadis-hadis lain banyak lagi disebutkan, misalnya man kana lahu imamun faqira'atul imam lahu qira'ah. Sesiapa yang ada tu imam dia, maka bacaan tu imam tu sudah jadi bacaan bagi dia dah. Dan hak ni tak dapat tidak. Nak tak nak orang hak dalam mazhab Syafi'i hak kuat sangat duk pegang kata wajib tu, dia pun kata kalau seorang tu pergi tak ada sembahyang dengan tu imam ni, dah rokok je, pergi dalam rokok, dia pun kata tak ada dah wajib tu. Tak ada, kena turut tu imam tu rokok. Sebab apa? Kalau tak turut tu imam rokok tu tak ada dalam rakaat tu. Dan kalau kita nak habis baca Fatihah dulu, nampak pun tidak serupa dengan tu imam. Caca tu imam rokok. Bila-bila masuk dia boleh bangun. Bila dia bangun terlepas kita daripada dapat satu rakaat. Dengan sebab itu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pun dia tidak kata kena baca Fatihah dulu. Kalau sudah tu imam tu duduk rokok, dia kata pergi rokok selalu. Ketika tu kalau lah wajib atas makmum tak baca, siapa dia nak menanggung? Siapa dia menanggung? Maka pakai juga hadis tadi, kita pakai juga. Jadi kalau situ boleh tu imam tanggung, kalau hak lain semua sekali tu imam tanggung, apa tak boleh? Muka Nabi SAW kata dah kan, al-imamu dhamin wal muadzin mu'tamin. Imam itu sebagai penjamin, penyanggung. Dia sanggup, dia jamin, dia tanggung belakon tu. Dia tanggung. Apa makna dia tanggung? Dia tanggung hak tu lah, hak bacaan tadi. Dari segi perbuatan tu, hak tu dia tidak tanggung. Hak tu kita kena buat sendiri lah hak tu. Hak dia tanggung ni, hak Nabi SAW rakyat ke mana? Hak tu dia tanggung tu dia. Kan banyak hadis-hadis yang seumpama ini menunjukkan bahawa ia terlebih baiknya, iaitu kita tidak baca. Imam Syafi'i sendiri pun dalam kitab ni, dia kata kalau hak baca qahar je hak bacanya, al-makmum di situ pun tidak jelas dia sebut setara mana, rukun kah, wajib kah kepada makmum tu. Kalau di belakang tu imam, kalau dia sebagai makmum dia tak ada sebut, cuma dia kata qara'a, bacalah. Bacalah tu boleh jadi supaya orang lain, mana sekadar boleh saja baca, bukan makna siapa wajib. Adapun kalau tu imam hak sembahyang seorang ataupun orang hak munfarid sembahyang seorang, jelas Imam Syafi'i kata wajib, tak boleh, tak sah. Tu jelas dia kata. Tapi kalau berkenaan dengan makmum, lagu tu artinya kalau hak sembahyang dia pun supaya orang lain juga tak bui baca. Dan hak tu lah hak lebih moleknya. Jadi sekat itulah dulu untuk malam ni. Kita akan sama pula seterusnya minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam.